Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Petang ni kita sambung PDPR kita dengan pelajaran ibadat pada muka surat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita adalah berkaitan dengan makmum yang mengikut imam. Muka surat 63 bawah sekali, yang nombor 3 tu, makmum dapat mengetahui pergerakan imam, intikalat imam. Kita dapat tengok imam, maka kita akan buat ikut. Imam rukuk, kita rukuk, intikalat berterusan. Bukan imam rukuk kita masih diri, imam dah sujud kita masih diri, kita tak nampak, kita tak dengar, tu tak intikalat. Cara makmum dapat mengetahui pergerakan imam ialah sama ada dengan dilihatnya, lihat nampak terus, atau dilihat setengah sifatnya. Dapat tengok sipi-sipi je, ataupun kita ikut jemaah depan kita, atau mendengar suaranya, atau mendengar suara muballigh, iaitu Bilal atau seumpamanya. Bilal biasa suaranya kuat kan. Kalau imam cakap Allahu Akbar, nanti imam cakap Allahu Akbar, Bilal akan disambut kuat. Itu kerja Bilal. Dia nak beritahu orang belakang. Sebab kalau kita berjemaah satu masjid yang besar, boleh sampai cecah dapat dalam 3,000 4,000 orang, imam tu tak berapa kuat suara dia, walaupun dia pakai mic kadang-kadang tak jelas, yang kat belakang atau yang kat luar tak jelas. Maka muballigh, iaitu Bilal lah yang menyampaikan dengan suara yang kuat biasanya. Sami Allahu liman hamidah, dia akan kuat. Jadi kita tahu, sekarang dah masa kita i'tidal. Allahu Akbar, kita sujud. Allahu Akbar, duduk antara sujud. Biasanya suara Bilal ketika untuk intikalat daripada satu perbuatan ke satu perbuatan itu lebih kuat. Imam tak kuat. Imam kuatnya ketika baca surah rakaat pertama dan rakaat kedua, Fatihah dan surah. Baik, seterusnya muka surat 64. Imam dan makmum berhimpun di suatu tempat. Hendaklah imam dan makmum berhimpun dalam satu tempat. Kedudukan tempat berhimpun yang sah berjemaah padanya ialah berjemaah dalam masjid. Berjemaah dalam masjid sah berjemaah jika kedua-duanya, imam dan makmum berada dalam masjid walaupun berjauhan. Imam dekat depan sana, dekat dengan tempat khutbah kat mimbar, kita kat belakang sekali, jauhnya tetap sah. Cuma markah pahala tu kurang lah. Kalau sembahyang kan baiknya kita belakang imam saf yang pertama. Walaupun jauh tetap sah. Berjauhan yang berikutnya, sah berjemaah jika kedudukan imam dan makmum diselangi oleh binaan seperti telaga atau sutuh, atau menara yang seumpamanya. Dia ada banner antara, ada setengah-setengah masjid. Dalam masjid tu ada kolam, lepas kolam tu ada jemaah lagi. Boleh, itu dikira masih lagi kira dalam kawasan masjid, boleh berjemaah lagi dengan makmumnya dalam masjid. Dia dah kat luar dah ni tadi. Ada binaan, contohnya ada binaan kolam. Balik kolam tu ada lagi macam apa kita cakap, tabir, tapi skrin contohnya, kita kata skrin kayu, contohnya sutuh tu, ataupun ada menara dan seumpamanya. Boleh, kerana apa? Masih lagi dalam kawasan masjid. Berikutnya, sah berjemaah selagi terdapat pintu. Biasa masjid banyak pintu kan, sekadar yang boleh dilalui untuk pergi kepada imam, walaupun terpaksa berpaling daripada kiblat atau membelakangkannya, atau semua pintunya berkunci dengan kunci besi selagi ianya tidak berpaku. Sah berjemaah kalau pintu itu banyak ataupun dia boleh dilalui, ataupun pintunya itu berkunci, kunci hilang, tak tahu ke mana, tetapi tidak berpaku, dikunci je, bukan dipaku. Kalau dipaku tu dah tak boleh masuk, maknanya terkunci. Maka dia masih boleh lagi berimam dengan imam yang di dalam masjid, kita kat luar. Kemudian, tidak sah berjamaah jika ia diselangi dengan binaan yang tidak dapat dilalui untuk pergi kepada imam, seperti pagar besi yang dipaku atau semua pintu dipaku. Pagar besi dah susah nak masuk, dipaku pula. Dan pintu yang berpaku tak boleh. Kalau berpaku maknanya memang kita tak boleh nak buka lah. Bukan kita alasan tak ada kunci dan sebagainya, kunci hilang. Tidak, itu memang niatnya tak boleh langsung kita nak berjamaah dengan orang dalam masjid tu.
tak boleh. Tetapi sekiranya dia memang berkunci dan tidak berpaku, boleh, macam cerita yang kat atas ni. Fahamkan betul-betul. Bahagian bab imam dan makmum berhimpun di suatu tempat berjemaah dalam masjid. Sama ada dalam masjid tu jauh atau dekat boleh, sama ada dalam masjid itu ada halangan, contohnya ada kolam ataupun ada skrin, boleh. Kemudian masih sah lagi kalau ada pintunya berkunci tapi tak dipaku, dan tidak sah kalau pintu itu berkunci dan dipaku. Itu khulasah dia, itu rekasan dia. Dengar baik-baik, nanti cikgu suruh buat latihan. Kemudian berjamaah bukan dalam masjid, seperti berjamaah di padang atau dalam binaan. Berjamaah di tempat ini disyaratkan. Apa syaratnya berjamaah bukan dalam masjid? Dia kata tidak berjauhan, iaitu tidak melebihi 300 hasta bagi kedudukan antara imam dan makmum, atau kedudukan antara satu sifat dengan sifat yang lain, atau kedudukan antara dua orang makmum di belakang atau di sisi. Tidak lebih daripada 300 hasta kalau bukan dalam masjid. 300 hasta ni kita punya tangan ni kan, lengan ni. Lengan ke apa ni, tangan kita ni hasta. Kita kira lah 300 hasta panjang mana. Ada 100 meter. Dia kata tidak melebihi 300 hasta bagi kedudukan antara imam dan makmum. Kalau dekat luar masjid, kita kat padang ke tidak dipisahkan dengan dinding atau imam dan makmum. Tidak dipisahkan dengan dinding antara imam dan makmum kat luar. Awak pernah tengok kan, saya selalu kat YouTube, dekat luar negeri dia sembahyang kat jalan raya. Imam dia entah kat mana jauh sana. Makmum dia, la ilaha illallah, hampir setengah kilometer punya jauh ke belakang, kat jalan raya dia sembahyang. Boleh. Negara-negara orang putih, banyak orang masuk Islam, banyak orang dah berhijrah masuk Islam. Mereka solat sungguh-sungguh. Kerana apa? Mereka baru masuk Islam. Tapi orang Islam kat tempat kita ni, nama dah Islam sejak lahir tapi tak solat. Tunggu dia disolatkan. Jangan macam tu. Solat wajib. Jadi tidak dipisahkan dengan dinding antara imam dan makmum. Jika didapati pada dinding itu pintu terbuka. Kemudian, dan ada seorang yang berdiri berhadapan pintu, sahlah mengikut orang tersebut dan orang yang di belakangnya atau di sisinya. Katalah ada satu pintu, kita dah tak nampak ni imam jauh ni, kita dah kat belakang saf yang ke berapa puluh, yang ke 80, 90 ni, kita nampak ada satu orang tu dekat pintu, kita nampak dia kerana dia berjamaah mengikut yang dalam masjid tadi, maka sah kita boleh ikut orang yang kita nampak dekat pintu tu. Sah berjamaah antara imam dan makmum yang diselangi oleh jalan raya yang sibuk, atau diselangi oleh sungai yang perlu direnangi untuk pergi kepada imam. Sah. Kita nampak orang tu, ada semayang, ada masjid dekat tepi sungai. Contohnya kalau kita dekat Melaka tu ada masjid Selat, tapi tak boleh awak semayang kat dalam laut pula kot. Kata cebur pula dia ombak. Baik, jadi boleh kita sembahyang di selangi jalan raya, sah, selagi kita nampak jamaah saf yang depan kita tu, apa dia buat, kita boleh ikut cara dia, kerana dia masih nampak dari orang depan sampai nampak kepada imam. Kemudian tempat berjemaah yang berbeza. Sah berjemaah jika imam solat dalam masjid sedangkan makmum solat di luar masjid, atau sebaliknya, dengan syarat jaraknya tidak melebihi 300 hasta atau tepi masjid dengan orang yang solat di luarnya. Kita nampak macam tadi 300 hasta kan, kita sembahyang kat luar, terang-terang memang kat luar masjid. Kerana apa? Datang lambat ke masjid, jadi kita kena sembahyang kat luar. Luas, kawasan luar pun ada tempat boleh sembahyang, padang yang luas. Boleh sembahyang selagi jaraknya tidak melebihi 300 meter dan kita nampak ada orang sembahyang dengan orang yang solat di luarnya. Jadi ada orang solat kat luar tu, kita boleh sambung lagi di belakang dia. Kemudian tidak dipisahkan antara keduanya oleh dinding. Jika dinding itu mempunyai pintu dan terdapat seorang berdiri berhadapan pintu, maka sah berjemaah mengikutnya dan orang yang di belakangnya serta yang di sisinya. Kalau kita dah sembahyang, kita dah jauh tadi, saf yang ke-80, kita nampak ada orang tu tadi, memang dia pun dah sama belakang juga, tapi dia nampak lagi orang depan, maka sahlah solatnya kita
nampak itu tadi sebagai panduan kita nak intikolat dengan perbuatan imam yang di hadapan, ya. Baik, faham ni? Baik, seterusnya. Makmum tidak boleh menyalahi imam yang dianggap keji semasa berjemaah pada melakukan perkara sunat. Seperti apa dia? Sujud tilawah. Sujud tilawah ni sunat, Contohnya kita baca surah Sajadah, ada sujud tilawah kat situ. Wajib makmum muafakat bersamaan imam pada melakukan atau meninggalkannya. Contohnya biasanya orang baca pagi Jumaat surah Sajadah. Dia baca surah Sajadah pagi Jumaat, ada kat situ. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa sabbahu bihamdi. Kat situ sujud tilawah tu imam tak buat, kita makmum tak boleh buat. Jangan buat. Tak boleh. Kalau imam buat, kita ikut. Boleh. Kalau imam dah baca, imam tak sujud tilawah, tak mengapa. Dia cuma sunat je. Tapi kalau imam buat, kita tak buat, tak boleh. Kita kena ikut pergerakan imam. Sebab imam sudah baca surah Sajadah kerana ada sujud tilawah. Kalau imam tak buat, tak mengapa. Kita jangan buat. Apalah imam ni dah baca tak buat, kita buat. Tak boleh. Menyalahi perbuatan imam. Itu cuma sunat je. Yang kedua, sujud sahwi. Wajib makmum muafakat imam pada melakukannya, tetapi tidak wajib makmum muafakat imam pada meninggalkannya. Seperti imam meninggalkan sujud sahwi, maka sunat makmum melakukan sujud sahwi setelah imam memberi salam. Imam terlupa membaca doa kunut. Sekali dah siap baca tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid, imam pun beri salam, dia terlupa langsung. Memang dia terlupa untuk membaca, untuk buat sujud sahwi. Maka kita makmum yang ingat dan tahu kena buat. Baca subhanaman la yanamu wa la yashu 3 kali. Duduk sujud lagi sekali, subhanallahi wa bihamdihi 3 kali, dan baru beri salam. Sebab kita tahu imam tadi memang dia terlupa. Kita jangan ikut terlupa imam, sebab kita tak terlupa, kita ingat. Cuma kalau imam tak baca doa kunut, awak tak boleh diri baca doa kunut. Imam dah lupa, aku baca doa kunut, nanti aku tak nak sujud sahwi. Tak boleh. Kena ikut imam sujud. Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, Rabbi fili Allahu Akbar. Duduklah kita sampai tahiyat akhir. Imam pun lupa nak sujud sahwi. Tak mengapa. Tak menjadi salah kerana imam memang betul-betul terlupa. Kita memang betul-betul ingat, maka imam beri salam, kita buatlah sujud sahwi. Baik, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan awak dapat faham, dan saya nak awak buat ringkasan berkaitan dengan solat dalam masjid, solat berjamaah dalam masjid, berjamaah bukan dalam masjid, dan juga tempat berjamaah yang berbeza. Buat ringkasan cara ayat yang awak boleh faham. Pendek je ayat, jangan panjang-panjang. Tak nak salin, nak faham apa yang awak faham. Itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.